العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Jenis-jenis wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dua antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi-Nya menerusi wahyu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham dalam keadaan sedar atau masih dalam tidur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna ruhal qudsi nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajlilu bis-shalah." Maksudnya, sesungguhnya Roh Al-Qudus telah menyiup dalam hatiku, sesuatu jiwa itu tidak akan mati melainkan setelah sempurna rezeki dan ajalnya. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan elokkan pencarian makanan. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada satu tajuk, satu perbahasan tentang jenis-jenis wahyu. Ada beberapa jenis wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang melibatkan ilham ataupun mimpi ataupun dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga ni berbagai peringkat pula. Ada yang berbentuk bunyi loceng yang kita sebut apa itu. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi di belakang hijab. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat Jibril di dalam bentuk seorang lelaki. Jadi dia ada beberapa peringkat, beberapa jenis, beberapa kedudukan dan beberapa keadaan. Dalam hadis yang dibacakan tadi, salah satu daripada bentuknya iaitu malaikat Jibril ini tiupkan di dalam hati Rasulullah SAW untuk mengeluarkan ucapan, bersabda, dikurniakan ilham untuk Rasulullah SAW bercakap sesuatu. Jadi di dalam hadis ini disebut apa? Seseorang manusia, nafsu maknanya seseorang diri manusia itu dia tidak akan mati. Manusia ni dia tidak akan mati. Kecuali Nabi SAW kata sehingga disempurnakan rezekinya dan juga ajalnya. Lalu bila selagi mana tak sempurna rezeki, tak sampai ajal, ya Allah Ta'ala kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajal seseorang kamu, dia tidak boleh mempercepatkan satu saat dan juga memperlewatkannya. Selagi tak sampai ajal, selagi rezeki dia masih ada. Selagi rezeki dia masih ada, maka dia tidak akan mati sekali-kali. Bila rezeki seseorang tu dah tak ada, dah tamat, dah habis. Kerana sebelum kita lahir ni dah ditulis rezeki kita banyak mana. Malaikat tulis rezeki kita, ajal kita panjang mana, mati kita di mana, semua dah tetap. Bila kita lahir, kita menjalani suatu kehidupan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan kepada kita sebelum lahir lagi. Jadi seseorang tu tak akan mati sekali-kali selagi mana ada rezeki. Bila rezeki dia dah tak ada, dah habis, malaikat maut ni cari rezeki dah seluruh dunia, tak ada, tak jumpa. Lalu berlakulah asbab kepada kematian dia, seperti sakit, aksiden, didatangkan sesuatu musibah yang menyebabkan dia mati. Hakikatnya rezeki dia tak ada. Bila rezeki tak ada, sebab tu kita tengok orang sakit kan, orang suap minuman, makanan dalam mulut dia, dia akan keluar balik. Betul tak? Pernah tengok tak? Keluar balik. Sumbat macam mana pun, dia akan keluar balik. Sebab itu bukan rezeki dia dah. Di situlah menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda ajal dia hampir tiba. Kematian dia akan berlaku kepada dia. Ini salah satu daripada bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW.
Okey, terus Ini membabitkan wahyu berbentuk ilham. Tadi wahyu yang berkaitan yang berbentuk ilham. Okey, yang berikutnya Firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha, apabila tak kala ataupun apabila telah sampai kepada Nabi Ibrahim Ismail itu ma'ahu, bersama dengannya Nabi Ibrahim, balagha, telah sampai Ismail, ma'ahu, bersamanya iaitu Nabi Ibrahim, as-sa'ya, suatu masa, satu tempoh, suatu keadaan Ibrahim mampu, Ismail mampu memberi pertolongan dan bantuan kepada ayah dia. Setelah Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan oleh Siti Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya tinggalkan Nabi Ismail. Tinggal beberapa tahun. Lepas tu Allah Taala perintahkan balik. Bertemulah Nabi Ibrahim dengan isteri dia iaitu Hajar dan juga Nabi Ismail. Ketika berlaku pertemuan itu setelah beberapa tahun ditinggalkan, ketika Nabi Ismail dah sampai suatu tahap, suatu kedudukan, suatu usia yang dapat boleh bantu kerja buat Nabi Ibrahim. Kan dulu tinggal kecil, tiba-tiba dah besar lebih kurang 7 tahun. Jadi Nabi Ibrahim pun seronok lah. Anak yang ditinggalkan begitu lama dapat membantu kerja buat dia seharian. Dalam keadaan seronok itu setelah berpisah beberapa tahun, lalu Allah Subhanahu wa taala bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam tidur. Maknanya wahyu dalam bentuk yang kedua ini adalah dalam bentuk mimpi. Sebab itu mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam mimpi tersebut apa arahan Allah? Apa perintah Allah? Maka arahan dan perintah di dalam tidur itu, di dalam mimpi itu adalah wahyu datang daripada Allah. Selain daripada Nabi, dia bukan wahyu. Sebab tu ada juga orang-orang yang belajar ilmu tariqat, ajaran-ajaran yang tertentu, ajaran yang sesat ni, bila dia mimpi dapat sesuatu, lalu sedar daripada mimpi dia, sedar daripada tidur dia, dia buat arahan berdasarkan pada mimpi. Itu tak boleh, sebab dia bukan wahyu. Macam kita ni mimpi diarah sesuatu dalam tidur, kita tak boleh buat. Apatah lagi sesuatu arahan itu bertentangan dengan syarak, tak boleh kita ikut. Kalau Nabi memang wahyu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebahagian dari bentuk wahyu adalah didatangkan melalui mimpi. Sesungguhnya aku melihat di dalam tidur, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Sesungguhnya aku akan menyembelih engkau. Fanzur, lalu Nabi Ibrahim kata, perhatikanlah olehmu wahai Ismail, wahai anakku, perhati, cuba kamu perhati tengok, kamu tilik, kamu fikir tengok, maza tara, apa pendapatmu? Cuba kamu perhati tengok, apa pendapatmu? Aku bermimpi aku menyembelih kamu. Lalu dia tanya pandangan anak dia Ismail. Nabi Ibrahim tanya pandangan anak dia Ismail, macam mana ni? Aku mimpi aku menyembelih kamu. Lalu jawab Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Umur lebih kurang 7 tahun, nantam 7 tahun. Tapi dia dah cerdik, dia dah pandai. Dia kata, laksanakan apa yang diperintahkan. Menunjukkan Nabi Ismail tahu tindakan untuk menyembelih dia bukan sahaja-sahaja kehendak ayah dia. Ayah dia diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata, laksanakan apa yang diperintahkan. Apa yang kamu lihat dalam mimpi, kamu buatlah, kamu laksanakan, kamu ikut sahaja. Sebab dia faham itu adalah merupakan arahan dan perintah daripada Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, nescaya kamu akan dapati akan aku, wahai ayahku, kamu akan dapati akan aku, insya-Allah aku termasuk daripada orang sabar. Maknanya aku tak akan lari, aku akan berserah, buatlah apa yang kamu nak buat. Sebab ini perintah Allah Ta'ala. Sebab tu ayat yang lepas yang kita telah baca dalam pengajian kita yang lalu, Nabi Ibrahim ini di antara sebab
Allah Subhanahu wa taala beri gelaran kepadanya Al-Khalil, Khalilullah. Fattakhadallahu Ibrahim khalila. Telah melantik ataupun menjadikan oleh Allah Taala akan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebab apa? Sebab wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beberapa kalimah. Kalimah di sini para ulama tafsir kata kalimah yang berbentuk suruhan dan juga larangan. Fa atammahunna, semua suruhan dan larangan yang didatangkan oleh Allah Taala kepada Nabi Ibrahim, semua dia dapat laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Sebab tu dia layak diberi gelaran sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ismail kata, buatlah sebagaimana yang diperintahkan dan insya-Allah aku termasuk daripada kalangan orang yang sabar. Okey. Jadi wahyu yang kedua ni dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk mimpi. Okey, terus. Wahyu di atas berbentuk wahyu yang disampaikan dalam mimpi dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peringkat permulaan penurunan wahyu berlaku dalam mimpi dalam tempoh 6 bulan. B. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi-Nya di sebalik hijab. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Illa alladhina tabu wa aslahu wa aqsamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Fasawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima." Okey, ayat ini ayat 146. Surah An-Nisa ni tak ada kaitan dengan tajuk. Cuma mungkin ketika type tu dia bercampur kan, kalau buat tulis melalui komputer dia bercampur. Dia tertarik mana-mana ayat yang tak sesuai dengan tajuk. Tapi tak apalah, bila ayat ni dah ada, kita terjemahkan dan kita huraikan. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan orang munafik. Ayat 146. Kalau kita tengok ayat 145 surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka yang paling bawah sekali, asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dan kamu wahai Muhammad sekali-kali tidak mendapati mereka itu memperolehi pertolongan. Bila mereka duduk dalam neraka pula yang paling bawah sekali, Allah Ta'ala kata, kamu wahai Muhammad, kamu tak akan jumpa, tak akan dapati mereka ni dapat ditolong. Siapa pun tak akan tolong orang munafik. Sebab orang munafik ni dia berpura-pura. Orang kafir pun di atas sikit pada neraka. Fasik atas lagi. Jadi orang munafik ni paling bawah, tempat yang paling panas sekali. Bila mereka dihumbankan dalam neraka, Allah kata kepada Nabi, kamu tak akan dapati mereka itu akan ditolong. Walan tajida lahum nasira, kamu tidak dapati bagi mereka itu pertolongan. Lepas tu barulah ayat yang berikutnya, ayat 146, illal ladzina tabu, melainkan orang yang bertaubat. Bila dia bertaubat, jadi bila hakikatnya orang munafik ni dia kafir. Cara dia bertaubat, dia kena mengucap balik 2 kalimah syahadah. Sebab innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun sesuatu dosa yang disyirikkan dengannya. Sesuatu syirik yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, Allah Ta'ala tak ampun dosa. Jadi kena mengucap balik kalau orang kafir ni dia nak bertaubat, illal ladzina tabu wa aslahu, dan mereka memperbaiki amalan mereka, kesalahan mereka, kesilapan mereka. Wa atasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka bagi Allah. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka bermula mereka itu berserta dengan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan selagi akan mendatangkan oleh Allah, akan memberi ataupun mengurniakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang beriman itu ganjaran yang besar. Jadi ayat yang dibacakan tadi bukan berkaitan dengan bentuk ataupun keadaan-keadaan wahyu yang sampai kepada Nabi. Jadi ayat tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang munafik. Tapi oleh kerana dah ada di depan kita, kita baca dan kita terjemahkan. Okey, terus. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Jabir radhiyallahu anhu, dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yukallimu ahadan illa min wara'i hijabin wa annahu kallama abaka kifahan." Ini betul sesuai dengan tajuk tadi.
sesuai dengan tajuk perbahasan. Okey, terus. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbicara dengan seseorang melainkan di sebalik hijab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara dengan bapa anda tidak di sebalik hijab. Jadi kalau tidak sebalik hijab maknanya direct. Ada yang melalui perantaraan malaikat Jibril, ada secara langsung, ada di belakang hijab. Seperti apa? Nabi Musa alaihissalam. Kedengaran suara Allah tetapi tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di belakang hijab. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang utusan dalam kalangan malaikat seperti Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada nabi yang terlibat. Ini yang paling banyak berlaku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Wara'i hijabin an yursila rasulan fayuhayya bi idnihi ma yasha. Innahu 'aliyyun hakim." Dan tidaklah bagi mana-mana manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bercakap kepadanya ataupun berfirman kepadanya melainkan wahyu atau di belakang hijab. Hijab tadi kita terjemah apa? Tabir kan? Dengar suara tetapi tidak dapat melihat Allah. Au yursila rasula, ataupun Allah Taala mengutuskan rasul. Rasul di sini adalah malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian daripada bentuk wahyu utuskan malaikat Jibril bertemu dengan para nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuha biiznihi ma yasha. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan dengan izinnya. Maknanya malaikat yang nak menyampaikan sesuatu perintah, arahan yang menjadi wakil daripada Allah Taala dengan izin Allah. Lalu disebutlah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Taala. Innahu aliyyun hakimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi lagi maha bijaksana. Okey, terus. Kedatangan Jibril untuk bertemu dengan Nabi SAW bagi menyampaikan wahyu yang berlaku dalam beberapa bentuk, iaitu kadang-kadang berlaku dalam bentuk jelmaan seorang lelaki sebagaimana yang terdapat dalam hadis mengenai iman, Islam dan ihsan. Kedatangan malaikat Jibril ini dalam bentuk berbagai-bagai keadaan, kadang-kadang dalam bentuk seorang lelaki, seorang manusia. Nampak jelas manusia, tapi sebenarnya malaikat. Allah Ta'ala mengizinkan. Sebab tu dia kata biiznihi, dengan izin Allah. Malaikat ni kalau Allah Ta'ala tak izin, dia kekal dalam bentuk asal. Bentuk asal macam mana? Wallahu a'lam, kita tak pernah tengok. Tapi kalau Allah Ta'ala izin, dia boleh menjelma berbagai-bagai bentuk makhluk. Salah satu daripada makhluk yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Sebagaimana di dalam hadis dari yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, kalau kita tengok dalam matan Arba'in adalah hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Daripada Umar radhiyallahu an, dia kata ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki. Tak semena-mena muncul di depan kami ini seorang lelaki. Masa saya belajar hadis dulu, saya masih teringat lagi tok guru saya sebut, kenapa dia kata ittala alaina, dia tak kata jaa alaina ataupun ata alaina, telah datang kepada kami. Dia kata telah terbit ataupun telah muncul kepada kami seorang lelaki. Kerana lelaki ini dia bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa dia kata jaa, ata, telah datang kan. Dia guna perkataan yang sesuai kepada manusia. Manusia datang dia guna jaa, ata. Itu satu perkataan yang sesuai, yang secocok dengan kedatangan manusia, kerana datang itu merupakan perbuatan. Tapi dalam hadis ni dia kata ittala'a alaina. Rasulullah sebut ittala'a. Ittala'a maknanya, maksud terjemah yang lebih tepat, yang lebih sesuai, maknanya muncul. Ittala'ati syamsu, telah terbit ataupun telah munculnya matahari. Sebab matahari ni dia adalah merupakan cahaya. Dia bukan satu jisim macam manusia, macam makhluk yang lain. Dia merupakan cahaya. Sebab tu dalam bahasa Arab dia guna ittala'a. Dia tak kata ja'a.
ja'atil syamsu, telah datanglah oleh matahari. Tak, dia kata telah muncul atau terbit matahari. Rupanya Tok Guru saya kata dalam hadis ini, kerana malaikat Jibril daripada cahaya, sebab tu dia kata ittala'a, sesuai dengan perkataan ittala'a ni, kerana malaikat Jibril dia bukan manusia, dia dijadikan daripada cahaya. Sesuai dengan cahaya adalah perkataan ittala'a. Lalu dia kata telah muncul kepada kami seorang lelaki syadidu bayadi thiyabi, bersangatan putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, bersangatan hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan atasnya kesan-kesan musafir. Ini di antara pengajarannya dalam hadis ini. Para ulama sebut, kenapa pakaian putih? Nak melambangkan orang menuntut ilmu ni kena bersih, sentiasa berada ketika dia belajar sentiasa pakaiannya bersih. Dan kenapa rambut hitam? Ini melambangkan orang muda. Kalau rambut semua putih semua, maknanya orang tua kalau dia duduk dalam majlis ilmu pun dia cepat mengantuk, penat, letih, dia pun tak apa nak ingat, kurang faham. Jadi kalau nak betul-betul nak belajar ilmu ni, nak faham betul-betul, yang Allah Ta'ala kata apa? Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mesti orang yang muda, yang cergas, otak dia pun masih segar lagi, tubuh badan dia pun sihat, rambut dia pun dia tidak putih. Bukan kata orang tua ni dia tak boleh belajar, boleh, tapi dia belajar sekejap dia mengantuk, dia penat, dia susah nak faham. Kalau dia ingat, dia faham balik, dia dah tak ingat. Ini kesan-kesan daripada kalau orang tua belajar kan. Tapi kita janganlah putus asa kalau muda-muda tak sempat kita belajar. Tua-tua kita belajarlah. Ilmu ni kita sampai mati. Dengar malam ni tak boleh ngaji lah, ustaz kata macam tu, kita dah terlepas bukan macam tu. Maksudnya bila dah terlepas masa silam, kita tampung balik kelemahan-kelemahan kita yang lepas kan. Kita belajar lagi sampai mati. Ilmu ni sampai mati. Dia kata apa? Tidak kelihatan atasnya kesan musafir. Biasanya orang musafir ni badan dia di padang pasir kan, badan penuh dengan debu. Lepas tu dia pergi musafir tu, naik kuda ke naik unta ataupun jalan kaki, dia mesti berpeluh. Jadi di antara pengajarannya para ulama sebut di sini, untuk ilmu tu jangan nampak kelang kabut, jangan nampak penat, letih. Lepas tu kita nak duduk dalam keadaan tenang. Kita duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan tenang. Tidak, sebab ilmu ni satu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Dia nak masuk ni dalam keadaan tenang. Sehingga dalam hadis ni sebut la ya'rifuhu minna ahadun, tak ada seorang pun yang kenal daripada kalangan kami ni orang lelaki ni. Kalau orang-orang biasa, kawan-kawan yang biasa yang melazimi majlis Rasulullah, yang melazimi majlis ilmu, mesti kami kenal. Tengok sekali kenal dah, tengok kali kedua, kali ketiga, lagi kenal. Tetapi lelaki yang datang dalam majlis Rasulullah itu, tak ada seorang pun yang kenal. Sayyidina Umar kata tak ada seorang yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandar, dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi, wa wada'a kafahi ala fakhizai, dia letakkan. Di sini sebahagian ulama kata dia letak tangan dia atas paha dia. Ada yang mengatakan letak tangan atas paha Nabi. Di sini juga satu pengajaran yang penting dalam menuntut ilmu. Bila letak tangan atas paha Nabi, dia tengok muka Nabi macam tu, menunjukkan di dalam menuntut ilmu, untuk mendapat keberkatan, dapat ilmu yang sebenar, perlu memberi tumpuan. Bukan badan kita berada dalam majlis, otak kita luar daripada majlis ilmu. Malaikat ni dia ajar. Badan dia, jasad dia berserta dengan pemikiran dia. Dia sedang menunggu-nunggu apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Dia sedang menunggu-nunggu apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sampailah hadis ini, sampailah akhir ataupun penghujung hadis ini. Tak apa lama lepas daripada tu yang Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah kan, atadri man sa'il, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Umar, atadri man sa'il, wahai Umar, adakah kamu mengetahui atadri man sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya aku? Rupa soalan tadi. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku jawab Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah kata, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya Jibril yang datang itu, lelaki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajar tentang selok-belok agama kamu. Jadi maknanya dalam hadis ini, malaikat Jibril dan datang menjema dalam bentuk seorang lelaki.
Okey, terus B. Kadang-kadang berlaku dalam bentuk bunyi ketukan loceng yang berterusan dan hakikatnya yang sebenar tidak diketahui, kerana Rasulullah SAW tidak memberitahu kita tentang perkara tersebut. Rasulullah duduk tiba-tiba bunyi loceng, ring, wa huwa asyaddu alayya. Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari sebut, suatu benda yang sangat rumit bagi aku. Berdesing telinga. Sahabat tak faham, Rasulullah faham. Itu adalah bentuk wahyu yang datang. Jadi kan kita sebut tadi banyak kaedah, banyak cara kan, banyak kafiat dia. Okey, terus C. Kadang-kadang Jibril menjelma dalam bentuknya yang asal, dan ini berlaku sebanyak 2 kali. Sekali di bumi dan sekali lagi di langit. Terdapat dalil dan kupasan para ulama tentangnya. Itu masa dalam gua datang kan, satu lembaga datang bertemu, datang peluk Rasulullah. Faghattani fa arsalani, dipeluk dengan kuat. Dia kata, ya Muhammad, iqra, baca. Rasulullah kata, ma ana biqara'in, aku nak baca apa? Itu dah kita bahas panjang kan. Lepas tu yang kedua, ketika Rasulullah SAW naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia nampak bentuk malaikat yang sebagaimana asal yang pernah dia tengok di bumi. Maknanya 2 kali. Okey, terus Wahyu tidak mengabaikan akan manusia. okey, wahyu ini yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi, kalau kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang disebut sebagai Quran, wahyu ataupun Quran ini dia bukanlah nak menafikan, mengabaikan peranan akal manusia. Apa maksud? Contohnya, kalau datangnya wahyu, dia suruh kita ikut sahaja tanpa fikir. Yang dia suruh ikut tanpa fikir, iaitu sesuatu ayat yang berkaitan dengan akidah, sebagaimana yang banyak kali dah kita bahaskan. Adapun tentang nak memahami wahyu sendiri, memang kena guna akal kita. Bukan untuk mengatasi, melawan ni, kita nak melawan dengan wahyu. Untuk memahami wahyu, memang kena guna akal. Apatah lagi, lebih-lebih lagi, wahyu yang berkaitan dengan ciptaan ataupun makhluk Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta dijadikan. Maknanya nak perhati unta, kena guna akal. Macam mana Allah Ta'ala bagi jadi unta? Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sesungguhnya kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang fikir. Oh, tengok perselisihan malam siang, kejadian langit bumi. Jadi nak faham kejadian langit dan bumi ni guna akal. Jadi kesimpulannya, dengan beberapa ayat yang kita bacakan tadi, wahyu yang diturunkan oleh Allah bukan nak potong akal. Kita nak apa dia, mengenepikan, mengabaikan peranan akal, yang mana akal ini berfikir. Bila datang wahyu, serah, tak payah fikir. Bukan. Yang tak payah fikir sesuatu wahyu, ayat yang berkaitan dengan akidah. Kerana bab akidah ni yang disebut sebagai perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar, yang tak boleh terjangkau dengan pemikiran kita ataupun kemampuan akal. Okey, terus Ramai orang beranggapan wahyu mengabaikan akal manusia, menghembuskan cahayanya dan mewariskannya kebolehan dan kedunguan. Tanggapan sebegini adalah suatu tanggapan yang batil. Bahkan wahyu ilahi membimbing akal manusia untuk merenung dan mentadabbur alam ayat ciptaan Tuhan, dan menggalakkan manusia mengimarahkan bumi. contohnya Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala aqfaluha am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran? Maknanya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh tadabbur, dia suruh guna akal tak tu? Ataupun di dalam hati mereka tertutup, dikunci. Bila Allah Ta'ala suruh kita menghayati ayat Quran, kita tadabbur ayat-ayat Quran, dia suruh guna akal tak tu? Guna akal. Untuk memahami ayat-ayat Quran tu, kita guna akal. Tak ada akal, kita tak boleh faham. Okey, terus Dari segi ilmu-ilmu yang diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula, tugas akal ialah merenungnya bagi memastikan kesahihan penisbahannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila jelas ia merupakan wahyu yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
akal akan berusaha memahami dan mendadakurnya, dan seterusnya berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan. Wahyu bersama dengan akal tidak ubah bagaikan cahaya matahari atau cahaya dengan mata. Apabila wahyu terhijab daripada akal, manusia tidak akan dapat mengambil manfaat daripada akalnya, sebagaimana orang yang serik tidak dapat mengambil manfaat daripada matanya apabila berada dalam gelap. Apabila muncul matahari dan cahayanya bersinar menyinari seluruh pelus alam, orang yang melihatnya dapat mengambil manfaat. Okey. Wahyu dengan akal ni macam matahari dengan cahaya dengan mata. Ada mata, cahaya tak ada. Kita nampak tak? Cahaya matahari tak ada, gelap. Mata ada. Kita boleh nampak. Contohnya malam. Malam ni matahari ada tak ada? Tak ada kan? Kita duduk tempat gelap. Dengan mata kita yang terang tu, nampak tak sesuatu objek di depan kita? Tak nampak kan? Perlu kan pada matahari. Walaupun kita ada mata kita terang, tak boleh nampak. Sebaliknya, ada matahari, orang yang buta, dia nampak tak? Tak nampak juga. Jadi wahyu dengan akal ni, dia memerlukan di antara satu sama lain. Begitu juga wahyu dengan akal dan juga mata dengan matahari tadi, saling memerlukan di antara satu sama lain. Okey, terus. Begitu jugalah dengan akal. Apabila wahyu menyinari akal-akal mereka, ketika itu ia dapat melihat segala sesuatu dan mendapat petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur." Afalam yasiru fil ard, adakah mereka tidak berjalan, bermusafir di atas muka bumi? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala memang suruh kita melancong, suruh kita berjalan, musafir atas muka bumi. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Musafirlah kamu di atas muka bumi dan kamu lihatlah bagaimana nasib akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala kata, mengapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadilah bagi mereka itu hati yang mereka berfikir dengannya. Bila musafir, kita berjalan, kita mesti tengok sesuatu kan? Tengok bukit bukau, gunung ganang, lautan, sungai, padang pasir, binatang-binatang ternakan. Bila musafir tak boleh lari dah, mesti kita tengok. Dalam perjalanan kita musafir, bila kita tengok tu, dia suruh fikir. Maknanya wahyu suruh kita musafir. Jadi peranan akal pula di situ apa dia? Dia suruh berfikir apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, apa yang berlaku di hadapan mata kita. Kejadian-kejadian Allah, makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang begitu hebat. Maknanya kena guna akal. Jadi wahyu dengan akal ni selari. Bukan kata bila adanya wahyu maka mati peranan akal. Akal tak boleh fikir dah. Guna wahyu je. Tak boleh. Bukan begitu. Au adhanun yasma'una biha. Dalam perjalanan kita musafir, ada tak dengar sesuatu? Suara burung ke, manusia ke, hayawan ke, dengar. Ada kata, dan dengar dengan telinga. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang butanya adalah hati manusia. Bila dia tak boleh mendengar kebenaran, dia tidak boleh melihat kebenaran, sebenarnya dia buta hati. Bukan buta mata, bukan pekak telinga dengar, tapi hati dia buta. Okey, terus. Kemaksuman para rasul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan maksum? Maksum ni dipelihara daripada asama kan? Dipelihara segala rasul-rasul ini daripada terjebak, terjatuh di dalam dosa, di dalam kemungkaran ataupun maksiat. Jadi para rasul dia boleh terjatuh di dalam melakukan kesilapan. Sebab nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan manusia. Kalau tak buat silap tu, dia bukan manusia. Sebab al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Salah silap memang sifat manusia. Rasul manusia, dia boleh melakukan kesilapan. Kalau kita kata para rasul pernah melakukan kesilapan ataupun boleh berlaku kesilapan, mereka boleh buat benda yang salah, tersilap, tidak salah. Di sudut akidahnya, di sudut syariatnya, di sudut Islamnya tidak salah. Kita kata rasul telah
terjatuh di dalam kesilapan. Tetapi kesilapan mereka tidak membawa kepada dosa. Tu yang dikatakan maksum tu. Buat silap sekadar nak menunjukkan mereka manusia. Macam Rasulullah beberapa kali kan berlaku kesilapan. Di antaranya dia membebaskan tawanan perang di dalam peperangan Badar yang Allah Ta'ala tegur. Lepas dibebaskan, lalu orang kafir yang tak lumpuh lagi, tak lemah lagi, bergabung balik lawan Rasulullah. Turunnya ayat Quran tegur Rasulullah. Tidak boleh mana-mana Nabi menerima tebusan dan membebaskan tawanan perang sebelum memastikan tawanan perang itu benar-benar lumpuh, benar-benar lemah. Maka nabi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak boleh mana-mana nabi membebaskan tawanan perang sebelum dia memastikan tawanan itu benar-benar lumpuh. Dia tengah duk kuat lagi dia bebaskan. Jadi tindakan Rasulullah, keputusan Rasulullah adalah merupakan satu kesilapan. Kalau tak silap macam mana Allah Ta'ala tegur, menunjukkan dia silap, tetapi silap tidak membawa kepada dosa. Dan Rasulullah pernah bermasa muka dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, abasa wa tawalla. Rasulullah tegur, Allah Ta'ala tegur Rasulullah, jangan buat macam tu. Jadi kesilapan boleh berlaku kepada para nabi dan para rasul, tetapi kesilapan yang tidak membawa kepada dosa. Okey, terus. Ulama bersepakat para rasul maksum dalam menyampaikan risalah. Mereka tidak pernah lupa apa yang diwahyukan kepada mereka kecuali nas yang dinasahkan. Allah Subhanahu Taala menjamin kepada Rasulnya dalam menyampaikan wahyu, dan Rasulnya tidak pernah melupai apa yang disampaikan kepadanya. Okey. Satu lagi maksum. Maksum di sini tidak tersilap di dalam menyampaikan wahyu. Contohnya Allah Ta'ala arahkan Rasulullah menyampaikan sesuatu maklumat kepada para sahabat, kepada orang Islam, kepada umatnya. Tiba-tiba tersalah, dia tak akan berlaku macam tu. Sebab yang itulah yang dipanggil maksum, sentiasa dipelihara, dikawal, dijaga oleh Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Maksudnya, kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku dan yang tersembunyi. Okey. Sesuatu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah ni, Rasulullah tak akan lupa sampai Rasulullah wafat. Kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak mengubah hukum tu. Hukum tu dah tak sesuai lah. Lalu dilupakan apa yang Nabi ingat, apa yang Nabi hafal. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu ayat yang kami lupakan ataupun kami nasahkan. Maknanya pernah Rasulullah hafal, lupa. Sebab hukum tu tak sesuai dah ketika tu. Beberapa masa tempoh yang lalu sesuai ketika tu. Contohnya kita selalu sebut contoh tentang apa dia? Pengharaman arak kan. 3 kali. Tetapi Allah Ta'ala tak melupakan Nabi, dia ingat, cuma hukum itu dimansuhkan. Ada hukum-hukum yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu dilupakan oleh Allah kepada Nabi. Bila Nabi lupa, Nabi tak boleh nak baca lah. Bila Nabi tak boleh nak baca, kita pun tak tahu apa bentuk ayat tu. Kita pun tak tahu apa ayat yang dilupakan oleh Allah kepada Nabi. Tapi pernah berlaku kepada Nabi begitu. Selain daripada perkara yang disebutkan tadi, kalau tidak ada keperluan, memang Nabi tidak akan sekali-kali lupa menyampaikan wahyu kepada manusia. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Maksudnya, janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendakkan cepat hafaz Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya kami dah berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perkataan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Mereka maksum dalam menyampaikan risalah. Mereka tidak pernah menyembunyikan wahyu yang disampaikan kepada mereka. Hal tersebut kerana menyembunyikan wahyu satu bentuk pengkhianatan. Para rasul mustahil melakukan pengkhianatan. Firman Allah Subhanahu wa taala,
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Para Rasul masuk daripada sesuatu yang boleh mencacatkan penyampaian wahyu, seperti menyembunyikan risalah, berdusta dalam dakwah yang dilakukan, jahil terhadap hukum yang diturunkan, ragu-ragu terhadap hukum tersebut, kurang dalam menyampaikan wahyu, penjelmaan syaitan dalam rupa malaikat, dan penyamaran yang dilakukan pada peringkat awal risalah, penguasaan was-was syaitan di dalam hati, sengaja berdusta terhadap mana-mana berita yang disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja menjelaskan apa-apa hukum syarak berlainan dengan apa yang diturunkan, sama ada menerusi perbuatan maupun perkataan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.